Assalamualaikum guys, welcome back to Carol Series. Kepada semua yang masih setia menonton video-video Carol, yang baru sampai ke channel Carol, dalam channel ni Carol ada buat macam-macam story, tapi kebanyakannya macam cerita-cerita seram, kisah pembunuhan, fakta-fakta, teori-teori konspirasi dan macam-macam lagi. Kalau korang berminat, korang boleh tekan button subscribe yang ada dekat sebelah kanan korang tu. Terima kasih kerana support Carol Series. So, macam biasa, intro Carol memang Carol tak suka panjang-panjang. Kita terus pergi ke cerita tragedi yang berlaku baru-baru ni guys. Ianya berkenaan dengan sebuah kapal selam milik Indonesia yang secara tiba-tiba hilang. Andai kata kalau 2 ataupun 3 jam diorang terputus hubungan, tak apa tau. Maksudnya 2 ataupun 3 jam diorang terputus and then kita jumpa, it's okay. Tapi guys, sekarang ni kapal tu hilang melebihi beberapa hari guys. Kerajaan Indonesia ada mengesahkan bahawasanya kesemua kru kapal telah terbunuh dalam kejadian berkenaan. Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Kenapa nggak boleh kerja? Di rumah aja. Iya. Kancing. Papa mau pipis. Sekarang pakai pampers. Papa enggak. Gimana dong? So, dalam video kali ini Carol akan cuba untuk explore pasal sejarah kapal, kronologi dan juga benda-benda lain yang berkaitan dengan tragedi yang berlaku ni. Especially pasal apakah punca sebenar yang berlaku dekat kapal tu sampai membuatkan dia boleh tenggelam. Alright, kita bercakap pasal nama kapal selam ni dulu Nama dia adalah KRI Nanggala kan. Jadi nama kapal ni sebenarnya diberikan bersempena dengan nama satu alat senjata yang digunakan oleh Prabu Baladewa. Siapa pula Prabu Baladewa ni? Okey, Carol tak pasti sama ada Prabu Baladewa ni dewa ataupun keturunan raja, tapi yang pasti Prabu Baladewa ni adalah salah satu kepercayaan agama Hindu. Umpama dia ni adalah dewa ataupun raja yang orang Hindu percaya. Contoh macam kita orang Islam percaya kepada Nabi Muhammad kan. So, Prabu Baladewa pun dia lebih kurang macam tu. Orang Hindu percaya dekat dia. Okey, nak dijadikan cerita, senjata yang Prabu Baladewa ni gunakan bernama Nanggala. So, KRI Nanggala tu bersempena dengan nama alat senjata yang Prabu Baladewa tu gunakan. And then kita pergi kepada tentang berapakah umur kapal selam ni guys. Okey, kalau mengikut kiraan daripada sejak awal lagi kapal ni dibuat, okey, Indonesia order untuk beli kapal ni pada tahun 1977. Indonesia beli kapal ni dengan sebuah syarikat pembuat kapal daripada Jerman. 1977 diorang order, 1980 barulah kapal ni siap dibina. So, dekat situ makan masa lebih kurang 3 hingga 4 tahun untuk kapal ni siap. And then diorang start gunakan kapal ni pada tahun 1981. So masa tahun 1981 itulah kapal ni dibawa Indonesia pulang ke negara diorang untuk digunakan. Daripada Jerman tu diorang bawa pulang ke Indonesia. And then kalau kita kira daripada tahun 1981 sampailah ke tahun 2021, umur kapal ni lebih kurang 40 hingga 43 tahun guys. Kita boleh katakan kapal ni agak tua, tapi segala sistem ataupun teknologi diorang still lagi upgrade supaya kapal ni boleh beroperasi dengan selamat. Kalau mengikut kenyataan daripada Tentera Nasional Indonesia, diorang bagi tahu kapal selam tu tak kisah umur dia berapa, tapi yang penting sekarang ni dia punya maintenance tu kena jaga betul-betul.
Alright, Carol akan ceritakan kronologi ni mengikut dari tarikh kejadian sampailah ke tarikh kapal ni disahkan tenggelam oleh Indonesia. So, masa yang Carol akan gunakan dalam kronologi ni mengikut masa Central Indonesia, iaitu short form dia adalah WITA. Sebab ada serta media-media dekat luar sana menggunakan WIB. Untuk pengetahuan korang semua, WIB tu adalah waktu sebelah barat Indonesia, Western Indonesian Time. So, orang-orang yang duduk dekat sebelah barat Indonesia menggunakan WIB. Kalau WITA tu waktu yang official Indonesia guna. So, apa yang Carol nak cakap dekat korang sekarang ni, dia punya perbezaan waktu dia pun lebih kurang macam setengah jam macam tu kalau tak silap Carol lah. Contoh kalau WITA 2:30 petang, kalau WIB 3 petang. Pada 21 April 2021, masa tu pukul 3 pagi, kapal selam KRI Nanggala 402 yang membawa seramai 53 kru kapal, diorang minta izin dulu dengan pusat kawalan untuk menyelam ke dalam laut. Cerita dia sekarang ni, andai kata kalau kapal selam tu dia nak buat apa-apa tindakan, diorang kena report dulu dengan pusat kawalan. Contohnya macam tu lah, diorang kena minta izin dulu dengan pusat kawalan untuk menyelam ke dalam laut. Masa tu diorang nak selam lebih kurang 13 meter je dari permukaan laut sebab diorang nak mulakan latihan menembak torpedo. Torpedo ni dia macam misal tu kita gunakan dekat udara, ataupun kalau korang nak tahu, misal tu dalam bahasa Melayu dia kita panggil sebagai peluru berpandu. Dia boleh terbang, tapi yang bezanya dekat sini adalah torpedo ni digunakan dekat dalam air. Dia boleh selam pergi dekat target dengan menggunakan propeller yang ada dekat body torpedo tu. And then pada pukul 3.46 pagi, iaitu selepas 46 minit KRI Nanggala berada dekat dalam laut, pusat kawalan diorang cuba untuk mencari kedudukan kapal selam tu, dan juga diorang cuba untuk menghantar signal, tapi diorang tak dapat apa-apa signal daripada kapal tu tau. Kira macam KRI Nanggala tu hilang kontak daripada pusat kawalan, sebab pusat kawalan tu tak dapat apa-apa kontak langsung daripada KRI Nanggala 402. Lost contact just like that. Seterusnya pada pukul 6.46 pagi, iaitu selepas 3 jam selepas kapal tu hilang kontak, KRI Nanggala dilaporkan sebagai submiss. Submiss tu maksudnya kapal hilang. Submiss tu dia macam term untuk diorang gunakan untuk something happen lah. So pencarian kapal Nanggala ni pun dimulakan untuk menjejak dia punya kedudukan, dekat mana dia berada, adakah dia karam dekat laut. Sebanyak 3 buah kapal laut dan 1 helikopter digunakan untuk menjejak Nanggala pada hari tu. Pada pukul 7 pagi, dengan menggunakan helikopter, diorang ada nampak kesan tumpahan minyak dekat sekitar lokasi terakhir Nanggala dilihat. So maksudnya dekat sini ada tumpahan minyak berlaku dekat situ, but diorang masih tak pasti sama ada minyak yang tumpah tu milik kapal lain ataupun memang minyak tu adalah kepunyaan Nanggala. Pada pukul 2 petang, 2 buah kapal lagi datang membantu untuk mencari kapal Nanggala. So total kapal yang terlibat adalah lebih kurang dalam 5 buah kapal pada masa tu. 5 buah kapal tu semua kapal Indonesia. And then diorang buat observation, diorang buat pemerhatian. Dijangkakan KRI Nanggala 402 sekarang ni berada pada kedalaman 700 meter guys. Padahal kapal Nanggala ni ada yang cakap maksimum dia boleh selam sampai 200 meter je, 200.5 meter ataupun 500 meter je. Ada yang cakap macam gitu. Carol tak pasti mana satu yang betul, tapi walau macam mana sekalipun, apa yang Carol pasti, kapal tu sekarang ni berada pada kedalaman 700 meter. Maksudnya kapal tu dah melebihi had yang dia mampu tau. Kalau dah lebih had, macam-macam boleh berlaku lah masa tu. Contohnya macam kapal tu boleh mengalami kebocoran ataupun kapal tu boleh pecah. Semua tu atas sebab bodi kapal tu tak boleh nak tampung pressure ataupun tekanan dalam air tu terlampau kuat guys. Kalau korang nak tahu, lagi dalam laut tu, tekanan dekat dalam laut tu lagi tinggi guys. Kira tekanan dia lagi kuat macam tu. Pada 22 April 2021, Laksmana Yudo dia bagi tahu dekat media yang pihak diorang dapat detect ada kesan magnet pada kedalaman 500 hingga 100 meter dekat kawasan berdekatan dengan tenggelamnya kapal Nanggala tu. Maksudnya kemungkinan Nanggala 402 ada dekat area-area situ. And then Laksmana Yudo dia inform lagi kepada media, dia cakap penyebab komunikasi antara Nanggala dengan pusat kawalan terputus, diorang tak boleh nak kontak kan, disebabkan blackout. Maksudnya dekat dalam kapal selam Nanggala tu tak ada bekalan elektrik langsung. Jadi memang diorang tak boleh nak communicate dengan pusat kawalan sebab memang sistem dekat dalam tu semuanya menggunakan tenaga elektrik guys. Kalau tenaga elektrik tak ada, macam mana kita nak hantar information dekat pusat kawalan? Betul tak? Laksmana Yudo tu dia cakap lagi, kalau bekalan elektrik terputus, bekalan oksigen pun hanya tahan selama 72 jam je guys. Kalau minggu hari, 3 hari je guys. So diorang semua memang tengah rushing gila untuk cari Nanggala ni sebelum bekalan oksigen dekat dalam kapal tu kehabisan guys. Pada 23 April 2021, pencarian masih diteruskan lagi, tapi tak ada jumpa petunjuk langsung. Bantuan daripada Singapura, Australia, Malaysia dan US sampai untuk membantu mencari kapal selam Nanggala 402 tu. Akhirnya guys, pada 24 April 2021, Tentera Nasional Indonesia TNI membuat sidang media untuk melaporkan tentang keadaan Nanggala. Dalam sidang media tu, secara rasminya KRI Nanggala 402 disahkan tenggelam. Nanggala 4 telah tenggelam, ataupun diorang menggunakan term subsang. Tadi kan Kiro ada cakap term pasal submiss, and then sekarang ni dia punya term dia adalah subsang. Yang submiss tu kapal hilang dan yang subsang ni kapal
tenggelam. Sekarang ni diorang bagi tahu dekat media yang diorang dah dapat jumpa kapal yang dah terbelah kepada 3 bahagian tu guys. Kapal tu terbelah 3 bahagian tau, dekat dasar laut yang berkedalaman 850 meter. Gila geng, dalam gila tu tau. Untuk pengetahuan korang semua, dengan kedalaman macam tu, pressure ataupun tekanan dalam laut tu memang sangat-sangat tinggi. Macam Kero bagi tahu dekat korang tadi tu kan. Mengikut daripada pakar-pakar yang membuat analisis pasal kejadian ni, diorang cakap kalau kedalaman yang macam ni memang akan membuatkan kapal selam tu jadi retak and boleh pecah. Kalau dah pecah, tak sampai berapa saat je air dapat masuk penuhkan kapal tu guys. Ada beberapa persoalan dekat sini tau. Kenapa diorang tak keluar je selamatkan diri diorang tu? Untuk pengetahuan korang diorang bukan tak nak selamatkan diri diorang tu. Siapa yang gila tak nak selamatkan diri diorang? Tapi diorang semua memang tak boleh guys. Kalau diorang keluar daripada kapal, pertama sekali gegendang telinga diorang akan pecah. Kedua, paru-paru diorang seolah-olah ditekan dengan kuat, dan lepas tu paru-paru diorang pun boleh pecah guys. Lepas paru-paru pecah, blood vessel dalam badan pun boleh pecah tau, sebab tekanan yang terlampau kuat. And bila blood vessel tu pecah, benda ni membuatkan badan kita dipenuhi dengan darah kita sendiri, darah yang dah terkeluar daripada blood vessel tu. Kajian mengatakan bila manusia berada pada tahap kedalaman 850 meter, tekanan yang kita akan hadapi adalah umpama kita dipijak oleh 100 gajah. Kau bayangkan, seekor gajah pun dah boleh buat kau penyek, apa lagi 100 gajah. Sekarang ni guys, apa yang membuatkan diorang semua percaya yang bangkai kapal yang diorang jumpa tu milik Nanggala 402 adalah daripada segi struktur bentuk luaran kapal tu. Bukan setakat benda tu je, diorang ada jumpa tabung torpedo, diorang ada jumpa baju MK11 dan macam-macam lagi yang diorang jumpa. Sekarang ni diorang cuba check sama ada barang-barang tu betul ke milik kapal tu. And then bila diorang check balik laluan kat area persekitaran tu, memang tak ada langsung kapal yang lalu dekat area situ. So maknanya memang betul itu adalah milik KRI Nanggala guys. And jadi sekarang ni misi-misi untuk membawa jenazah masih digiatkan dan semuanya berjalan dengan lancar. Laksmana Yudo mengesahkan bahawa segala yang berlaku ni adalah atas faktor alam. Maksud dia dekat sini, dia terangkan lagi dengan lebih mendalam. Dia cakap masa kapal selam Nanggala berada pada kedalaman 13 meter dekat bawah laut tu, kemungkinan ada berlakunya arus yang sangat kuat, arus deras yang menyebabkan kapal Nanggala tu dia hilang kawalan, agak sukar untuk dikawal, dan sampailah kapal tu dibawa arus hingga ke dasar laut guys. Daripada atas 13 meter, benda tu turun slow-slow sebab arus dia terlampau kuat dekat bahagian bawah. Dekat atas memang tak nampak apa-apa, tapi bila dekat bawah tu arus dia kuat. Yang kedua pula adalah faktor blackout. Tentera Nasional Indonesia dia mengesahkan memang tak ada kesan blackout pada kapal selam Nanggala tu. Sangkaan diorang memang salah, sangkaan diorang memang meleset. Rupa-rupanya kapal Nanggala tak blackout sebab masa diorang jumpa kapal Nanggala tu dekat dasar laut, lampu dekat kapal tu masih hidup. Maknanya bekalan elektrik tak terputus. Tapi kalau tak blackout, kenapa diorang tak boleh nak kontak dengan pusat kawalan? And benda tu sekarang ni masih lagi menjadi tanda tanya dan semua tu masih lagi dalam siasatan guys. Yang ketiga, kapal kena attack. Okey, kapal diserang ni adalah salah satu punca yang boleh berlaku sebab tim pencari jumpa kapal tu dalam keadaan yang terbelah 3 guys. Tapi kemungkinan kapal Nanggala ni diserang disangkal oleh TNI sendiri. Memang 100% diorang sure kapal tu tenggelam atas faktor arus deras. Okey, yang terakhir sekali adalah corruption lah. Corruption sendiri, korang tahu kan, corruption tu boleh berlaku dekat mana-mana je. And yang ini hanyalah teori konspirasi yang dibuat oleh media Indonesia. Laporan dipetik daripada salah satu info yang mengatakan kemungkinan ada someone yang kontrol jual beli alat senjata tentera Indonesia. Mungkin ini hanya teori konspirasi, tapi mungkin juga boleh terjadi. So apa kaitannya dengan KRI Nanggala pasal corruption ni? Ada pihak yang mengatakan KRI Nanggala tak dijaga dengan baik. Maksudnya kali terakhir kapal tu overhaul pada tahun 2012 dan kemudiannya maintenance kapal tu tak dijaga dengan rapi guys. Diorang kira macam tak dijaga dengan betul lah. Sekarang ni diorang masih lagi menyiasat pasal maintenance kapal tersebut. Diorang nak tengok bila kali terakhir kapal tu mendapatkan maintenance yang sepatutnya. Sebab kapal tu pun dah umur dia dah 40 hingga 43 tahun guys. Okey, kita sekarang berada dekat penghujung video guys. Ucapan Khairul adalah khas kepada keluarga-keluarga prajurit yang terlibat dengan kejadian dan juga ucapan ini khas untuk seluruh warga Indonesia. Salam takziah from Khairul Series. Terima kasih kerana menonton video Khairul Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa guys.